KPM. Wah, Alhamdulillah. Di atas pujukan daripada kawan-kawan kan, akhirnya saya dah masuk dah menjadi ahli kesef. Terbaiklah. Wah. Kejap. Ini dah masuk ahli kesef. Ni apa aktiviti dia? Tak ada tulis pun. Nak tanya siapa ni Alah, kawan-kawan pun dah balik ni. Itu macam cikgu kesef je tu. Tapi siapa nama dia? Tak apa, saya pergi tanya. Jom tengok siapa guru yang saya maksudkan itu. Wah, siapa cikgu tu Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Ahmad Nazri, selamat datang ke Kelab dan Persatuan. Di sinilah kita akan belajar mengenai kelab-kelab ataupun persatuan yang ada di sekolah di Malaysia ini. Inilah saya cari tadi, cikgu kita iaitu Cikgu Azlina. Cikgu, nampak tak? Saya dah fikir masak-masak, inilah jalan yang terbaik untuk diri saya ni. Apa tu? Menjadi ahli kesef, cikgu. Oh, tahniah. Terima kasih. Takkan dua orang je tepuk, yang belakang tu tepuk sekali. Okey, tapi cikgu kan, saya tengok tadi dekat borang pendaftaran tu kan, saya carilah juga apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan kan. Tapi saya tak nampak cikgu. Saya hanya nampak siapakah guru penyelia, tanda lepas tu sila turunkan tanda tangan kat sini. Guru penasihat. Guru penasihat dan guru-gurunya di bawahnya. Okay. Tapi saya tak jumpa aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kesef ni di sekolah-sekolah situ. Okey. So, saya akan terangkan apa yang paling basic yang boleh kita buat di sekolah. Jadi jom kita. Alright. So, hari ni Akmal kena buat sesuatu. Saya rasa benda ni dah dilupakan. Mereka murid-murid tahu benda ni, stamp tu dia dekat di sampul surat. Betul. Tapi mereka tak tahu cara yang betul macam mana nak lekat stamp tu di sampul surat dan menulis alamat di sampul surat. Betul lah cikgu. Selalu jadi, kita tahu tulis tampal, tapi cara yang betul tu yang kita nak tahu kan. So hari ni saya nak ajak Akmal untuk menampal stamp di sampul surat dan menulis alamat. Cantiklah cikgu. So, boleh kita mulakan? Boleh. Okey, yang pertama of course kita kena ada apa? Stamp. Okey. Stamp ada di tangan saya dan juga sampul surat. Yang ini. Okey. Lepas tu cikgu. Okey. So kita kena tahu, kita kena decide lah kita nak bagi kat siapa. Okey, kena ada alamat yang lengkap. Postcode tu yang penting. Contohlah saya nak bagi dekat kawan saya yang lama dah tak jumpa. Siapa tu? Nama dia Putri. Putri. Contoh. Okey. Lepas tu macam mana cikgu? Alright. So dapatkan alamat Putri yang lengkap beserta postcode. Dia penting postcode tu sebab dia takutnya postman tu melencong ke arah lain, dia tak hantar ke rumah Putri tu. Okey. Bayangkanlah saya dah tahu dah rumah Putri tu kat mana. Di atas saya punya penyesatan tu kan. Okey. So lepas tu cikgu dah tahu dah alamat, dah tahu nak bagi dekat siapa. Dah tulis kan surat. Dah tulis. Kita masuk, kita seal kat dia punya belakang ni dan kita ambil stamp. Okey, stamp Akmal ambil stamp. Okey. Stamp ni ada dua. So macam mana kita nak koyakkan stamp tu? Cuba beritahu saya. Okey, kalau setahu saya lah cikgu kan, macam saya orang yang cukup berhati-hati, saya akan memakai pembaris. Alright. Tapi kalau tidak ada pembaris, takkan kita koyak pakai jari cikgu? Boleh, tapi sebelum kita nak koyak guna jari tu, okey, Akmal kena lipat ikut dia punya tebukan dia. Mungkin cikgu boleh tunjuk dulu macam mana. Alright, so kita akan cikgu boleh tunjuk kat atas cikgu. Alright, okey macam ni. Kan mungkin macam ada kan? Dia punya tebukan. Perhatikan betul-betul. Alright. Kita buat macam ni dan kena letak atas meja lah kan? Boleh? Kalau macam ni takut macam terkoyak. tu. Macam tu. Alright. Lepas tu letak kat atas meja supaya tak nak bagi terkoyak. Saya nak Akmal tolong koyakkan.
Oh, betul ke cikgu? Ya, Okey. ahli baru kena kena try. Koyakkan macam ni saja. Kena cuba. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kejap. Cikgu. Ya. Okey, kamera ikut saya. Okey, tiup dulu, tiup. Untuk mendapatkan restu. Okey. Jadi saya pun akan koyak perlahan-lahan. Agak bahaya begitu Akmal. Dia kena sebenarnya kena letak di permukaan yang rata lah supaya kita takut dia terkoyak. Okey. Terkoyak tak sempurna. Okey. Boleh nampak ke ni murid-murid? Nampak tak? Kalau tak nampak nanti, okey, nanti abang akan buat lagi sekali. Okey, baik. Macam tu. Dengar betul. tak bunyi dia? Dia kalau ada pembaris lagi baik kan? Betul cikgu. Dapat tu. Tu nampak dia dah. Tup. Lagi sekali bunyi. Tup. Okey, lepas tu cikgu? Okey, ambil salah satu stem tu. Kalau surat selalunya kita nilai untuk post adalah 60 sen. Okey, yang biasa 60 sen. 60 sen. Okey, ni kita dah cabutlah. Okey, So, jadi ambil salah satu. nilai stem ni harga dia berapa ni cikgu? 60 sen kan? Ini 60 sen kan? Betul. Okey, 60 sen. Dekat sini nampak tak dia ada tunjuk nilai dia. Terbalik. Macam ni. 60 sen. Okey, lepas tu? Okey. Kemudian macam mana Akmal rasa kita nak lekatkan stem tu pada sampul tu? Okey, setahu saya juga kita akan tampal dekat hujung sampul ni. Okey, betul. Di penjuru belah kanan atas tu. Dan macam mana kita nak lekatkan di sampul tu? Macam mana lekatkan? Pakai gam? Lagi satu? Lagi satu? Apa lagi satu cikgu? Salah pula dah. Pakai gam? Salah. Kita sebenarnya stem tu dah ada gam di belakang. Dan ada satu selalunya murid-murid ni dia akan guna apa Akmal? Gam? Leo. Salah cara tu. Kan dia ambil stem ni dia letak dia selot dekat lidah dia dan dia lekat macam tu. Ya, bayangkan Itu salah. Saya salah. Tak perlu guna gam, tak perlu guna Leo. Kita ada air. Okey, kita ada span kat sini. Akmal boleh dab kat situ. Kejap. Tekan. Belakang stem ni dah ada gam dia tersendiri. Ya. Tak perlu susah-susah nak ambil gam, nak isi air Leo. Tak perlu. Okey. Jadi kita dah ada air dah kita sediakan kan. Contohnya macam dengan sponge ni. Okey. Jadi dan kita tekap di span tu. Okey, ni nampak. Dekat span ni kita basahkan macam ni. Kita tekapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam ni betul cikgu? Betul. Okey, kita tekap macam ni. Okey, kita tekan-tekan. Okey. Lepas tu cikgu dan kita lekatkan di sampul yang kita dah isi nama tu. Betul ke cikgu? Tak payah nak pakai gam? Okey, jadi baikkan ini sampul yang saya dah tulis lah. Untuk kekasih pula. Oh my God. Dekat kawan saya. Dekat kawan saya. Okey, baik. Jadi saya tampal ke atas ni? Ya. Cara nak tampal dia betul tu? Pastikan nilai dia di bawah. Okey. Pastikan nilai tu 60 sen contohnya. Kalau nilai dia ada kat atas lah. Kalau dia kat bawah lah. Sebab selalunya kalau macam orang yang tak berapa cermat, dia tunggang terbalik macam tu kan. So kita ajar dengan cara yang betul. So kita tampal di penjuru belah kanan. Okey. Cantiklah sikit. Nanti saya akan tunjukkan dekat murid-murid Mesti murid semua macam, tak nampak. Ya, biasa tu. Dia agak basah, so kita kena biarkan dia kering dulu. Okey, saya akan tunjukkan kedudukan tampalan stem yang betul macam ni. Nampak? Dekat sini hujung ni jangan pergi tampal dekat sini. Jangan tampal dekat sini ataupun sini ataupun sini kan cikgu? Nampak cikgu? Nampak tak? Saya betul-betul obses dengan diri sendiri. Saya hantarkan surat ini kepada diri sendiri cikgu. Betul-betul saya obses dengan diri sendiri cikgu. Ni mungkin Akmal lain. Akmal lain. Tak ada, ni memang nama saya cikgu. Ya ke? Minta maaf. Memang dah Akmal Nazri dah cikgu. Maafkan saya. Okey. Baik, lepas kita dah tampal, kita biarkan. Dia pun dah lekat dah dengan elok, dengan cantiknya. Lepas tu apa cikgu? Lepas tu kita bolehlah post di pos pejabat pos. Kita tengoklah kita nak hantar kat mana, Kuantan, lain-lain tempat. Macam itulah kita tengok pada nilai. Kalau di luar negara lain pula harga dia kena timbang dulu. Macam Putri tu duduk dekat Kampung Manjoi.
Ipoh Perak contoh kan. Jadi hantarlah dia. Masa kita kena pergi manja hantar sendiri ke? Kita kan ada postman. Okey, jangan susah-susahkan diri ya. Okey, baik. Jadi dah siap lah ni. Dah siap. Itu kalau kita letak di sampul surat lah. Okey. Ada jugalah di postcard. Postcard caranya sama, tulis alamat. Kemudian kena tampal stamp, cuma nilai dia berbeza. Postcard rendah sikit nilai dia, 30 sen. Okey, baik. Jadi itulah dia cikgu apa lagi cikgu selain kita dapat belajar mengenai cara tampalan stamp yang betul. Lepas tu apa lagi antara aktiviti-aktiviti yang ada dalam KESEF ni cikgu? Okey, kalau untuk pendidikan subjek pendidikan seni dan visual, kita boleh gabung jalinkan dengan subjek di sekolah. Mereka boleh membuat mereka bentuk stamp. Okey, kita nak buat postcard contohnya lah. Okey, postcard, so kita bagi postcard dia punya saiz postcard, kemudian mereka boleh melukis di atas kad tu lah. Kita nak mereka bentuk postcard. Ataupun boleh juga kalau macam dalam mata pelajaran kita nak buat nilam, aktiviti nilam di sekolah. So kita banyak dalam ni ada contohnya dalam brosur ni tentang haiwan desa. Ni boleh untuk subjek sains. Dan yang ni boleh juga untuk grafik, sejarah pun boleh. Banyak untuk aktiviti nilam. Ataupun macam dalam bahasa Melayu, guru-guru nak buat perbendaharaan kata, boleh baca brosur ni, boleh ambil apa yang mereka nak. Okey. Baik. Nampak tak? Itulah dia. Tapi cikgu, macam saya sebenarnya, kalau saya masuk mana-mana ahli kelab dan persatuan kan, saya suka pergi ke lawatan-lawatan, pergi muzium ke apa. Tak ada ke cikgu? Boleh. Inisiatif penyelaras tu sendiri untuk membawa ahli kelab ke muzium stamp. Boleh juga. Tahu tak muzium stamp kat mana kat Malaysia ni? Mana cikgu? So far ada di Melaka. Melaka satu. Melaka lah so far. Melaka. Dan juga mereka juga boleh pergi ke pameran stamp ataupun hari terbuka pos Malaysia lah, pos di tempat masing-masing ataupun di pos Malaysia sendiri. Baik. Cikgu ada dengar tak bunyi bas? Apa? Pergi Melaka? Cikgu, kita pergi Melaka sekarang juga cikgu. Sebab saya nak pergi tengok itu muzium stamp tu cikgu. Boleh. Cikgu nak ikut saya tak? Belanja saya kan? Ya cikgu, betul. Kalau murid-murid pun nak, okey, kita berhenti rehat dulu. Tapi kita akan kembali lagi semuanya selepas ini dalam kelab dan persatuan. Cikgu, jom. Kat sana cikgu, bas tu. Okey, jom. Masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Azlina. Cikgu Azlina. Wah, kita baru balik tau daripada muzium stamp tadi cikgu. Ingat kan? Okeylah, sempat minum coconut shake semua tu cikgu kan. Memang seronok lah. Tapi tadi adalah seorang hamba Allah ni. Dia tanya, ini daripada sekolah mana ni? Saya cakap daripada sekolah kita lah cikgu kan. Lepas tu, apa aktiviti KESEF dekat peringkat kebangsaan? Ada tak? Orang tu tanya cikgu. Saya pun, ada ke aktiviti KESEF di peringkat kebangsaan selain daripada di sekolah cikgu? Of course ada. Saya tak tahu pun. Banyak. Okey, pihak POS Malaysia telah memberi banyak peluang dan ruang untuk murid-murid menyertai pertandingan juga aktiviti ahli kelab. Maksudnya masuk ahli kelab ni, masuk KESEF ni mereka bukannya just masuk tak ada apa-apa aktiviti, just buat peringkat sekolah. Sebenarnya peringkat kebangsaan pun ada. Okey, dan aktiviti tu meliputi semua peringkat umur di sekolah tu. Okey, daripada tahun 1 pendidikan khas, kita tak tinggalkan pendidikan khas tu. Pendidikan khas tu ada potensi untuk menjadi ahli kelab, jadi kita mereka juga ada peluang untuk menyertai aktiviti KESEF tu sendiri. Okey, baru saya tahu cikgu. Tapi dari segi orang katanya juga ada pertandingan-pertandingan kan yang dianjurkan untuk peringkat kebangsaan. Betul. Antaranya apa cikgu, apa pertandingan tersebut? Okey, yang pertama seperti tahun ini ada penulisan folio stamp.
Okey, bagi sekolah rendah dan sekolah untuk sekolah menengah. Okey, itu satu. Okey, itu untuk murid-murid dan guru-guru juga boleh menyertai penulisan folio stem tu. Oh, boleh juga. Boleh. Sebab sebenarnya guru-guru ni mereka juga mempunyai koleksi stem yang tersendiri dan di situlah kita dapat melihat cara mereka menulis, mereka mengembangkan dia punya kreativiti. Saya pada murid bukan murid je ada aktiviti ni. Okey, kemudian selain daripada penulisan folio, untuk sekolah rendah kita ada one page exhibit. One page exhibit. Okey, so one page exhibit tu hanya satu muka surat dan mereka boleh menampal stem lebih kurang dalam 10 hingga 12 keping stem. Dan cerita tu berkisahkan cerita dongeng, cerita kanak-kanak yang mengenai stem tu. So kat situ kita boleh tengok mereka membuat cerita-cerita dalam pemikiran mereka. Kalau folio stem tu lebih kepada sekolah menengah kan. Ni kanak-kanak. Cerita kanak-kanak. Kalau dia nak cerita pasal ayam balik kampung jumpa ayam semua macam tu. Ataupun sang kancil dan sang buaya kan. Oh, buaya, okey. Kena juga. Okey, kemudian ada juga mewarna stem. Mewarna stem. Jadi kita akan bagi template, template mewarna dan mereka mewarna, ada motif stem kat situ. Selalunya untuk tahap 1 pernikah khas lah. Untuk tahap 2 kita bagi heavy sikit lah. Okey, jadi yang tadi cikgu dah sebutkan ada one page exhibit. Lepas tu ada penulisan folio stem. Lepas tu ada mewarna stem. Lepas tu apa lagi cikgu? Saya pasti banyak juga kan. Ada mereka bentuk postcard, mereka bentuk stem, ada mencipta collage untuk tahun ni. Mereka untuk pernikah khas. Lagi sekali saya highlight pernikah khas sebab kita nak meniru kelas-kelas pernikah khas ni untuk menyertai kelab ni. Bukan hanya untuk aliran biasa, untuk pelajar-pelajar tahun 1 sampai tahun 6 tu ataupun tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Semua pun boleh menyertai dan kita ada satu kategori pernikah khas. Mereka mencipta collage. Okey, tema dia dasar laut. Dasar laut? Dasar laut. Dasar laut. Sebenarnya mereka sangat kreatif. Kalau kita tengok, kita tak boleh underestimate mereka. Sebab mereka sebenarnya bila ada guide, ada panduan daripada guru mereka, sebenarnya mereka dapat membuat sangat cantik. Collage tu. Okey, apa lagi cikgu? Saya pasti banyak kan? Dan ada juga sudut-sudut stem terbaik. Macam mana tu? Okey, sudut stem terbaik? Setiap sekolah yang menubuhkan kelab, jika mereka ada ruang, ada bilik, okey, mereka boleh membuka satu bilik tu untuk membuat sudut stem ataupun bilik stem. Di situ mungkin mereka boleh buat koleksi stem yang mereka ada tu. Dia buat ruangan sejarah stem ke, dia nak lekat pencapaian-pencapaian stem kelab mereka ke. So bila kita boleh buat lawatan, macam kita boleh buat orang kata macam nak melawat ke sekolah ni, nak pergi sekolah tu untuk melihat macam mana mereka membuat bilik stem ataupun sudut stem tu sendirilah. Kalau tak ada ruang besar, tak ada bilik, kita boleh buat sudut. Pun tidak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Sebab sekurang-kurangnya murid-murid tu boleh tengok, boleh belajar, bukan setakat macam ni face to face je. Bila tengok board tu dia tahu okey apa tu stem jenis macam ni, apa tu aktiviti yang dia boleh buat dan sebagainya lah. Dan katanya juga cikgu nak kongsikan mengenai apa ni bengkel penulisan folio. Okey, bengkel penulisan folio ni dianjurkan oleh pihak Pos Malaysia dan masa inilah ahli kelab tu akan dibawa ke selalunya mereka akan buat di Pos Malaysia dari Bumi lah di Kuala Lumpur. Dan di situ mereka akan diberi ilmu bagaimana membuat folio, ada kuis, ada pertandingan mewarna, minggu stem. Kalau kat situ macam-macam ada pameran stem, lagi banyak kan. Dan masa itulah peluang mereka bertemu dengan sekolah-sekolah lain. Ya, cikgu, kesemua aktiviti-aktiviti tahunan ni, betul kan? Dia memang sama je ke ataupun setiap tahun aktiviti ni akan berubah-ubah, cikgu? Okey, ada yang kita kekalkan, contohnya pertandingan folio stem sebab folio stem ni sangat menggalakkan, dia punya penyertaan sangat menggalakkan. So kita kekalkan, selalu kita tak pernah lagi tak buat. Tapi ada jugalah yang macam collage ni baru pertama kali kita buat untuk tahun ini. Jadi macam mana cikgu sambutan daripada ahli-ahli KESEF ni kan? Oh, macam ni.
Apa tu cucuk belakang? Apa tu cikgu? Sangat menggalakkan. Sangat. Ini bukan sangat menggalakkan. Ini lain cikgu. Oh, ya ke? Dia kalau sangat menggalakkan dia macam ni cikgu. Ini cucuk belakang cikgu. Okey. Memang sangat menggalakkan Sangat lah cikgu. menggalakkan, alhamdulillah. Okey. Contohlah kan, ada satu situasi. Saya hari ni hari pertama kan. Lepas tu saya nak juga menyertai aktiviti-aktiviti KESEF ni di peringkat kebangsaan tu macam mana? Nak kena tanya cikgu ke ataupun nak kena buat pergi tengok laman web mana-mana ke? Okey, so far kami akan pihak Pos Malaysia akan membuat satu surat siaran lah. Okey, so KPM akan keluarkan surat tersebut dan edarkan ke sekolah-sekolah. Dan masa itulah kita tengoklah apa pertandingan-pertandingan yang ditawarkan. So penyelaras sekolah tersebut bertanggungjawab untuk menyebarkan maklumat tu. Dan selalunya aktiviti-aktiviti ini dijalankan sepanjang tahunnya ke ataupun di pertengahan tahun atau di awal ataupun di hujung tahun cikgu? Kebiasaannya lah. Beberapa bulan lah kita bagi masa beberapa bulan untuk mereka siapkan especially dia punya folio stem tu. Sangat-sangat mencabar untuk mereka mencari bahan-bahan, membuat cerita. Jadi kita bagi masa yang agak panjang lah. Contoh daripada bulan 3 sampai bulan 10. Contoh dia ada tarikh tutup yang perlu mereka ikut. Dan cikgu tadi ada mengatakan salah satu aktiviti yang memang mendapat sambutan ya. Mendapat sambutan adalah collage kan? Collage tu untuk pendidikan khas. Untuk pendidikan khas. Kalau yang aliran biasa pula macam mana cikgu? Untuk tahun ni, untuk tahap 1 dan tahap 2 sekolah rendah, yang saya beritahu tadi, one page exhibit. One page exhibit. Yang mana di dalam satu muka surat dan mereka ada penceritaan tentang STEM yang mereka paparkan tu lah. Cerita kanak-kanak, cerita dongeng, cerita kanak-kanak, bukan yang cerita yang terlalu formal. Cerita apa yang mereka fikir tentang. Macam tadilah yang ada kata buaya, kancil. Tapi maksudnya kalau yang murid-murid pendidikan khas ni, dia tidak boleh menyertai yang one page exhibit ke ataupun sebenarnya terbuka kepada semua kategori tu cikgu? Kita dah bagi kategori tersebut lah. Dia mengikut kemampuan. Ada je pernah je kita buat pertandingan folio untuk sekolah rendah. Tapi tahun ni kita terbuka hanya untuk sekolah menengah. Dan kita fokuskan one page exhibit untuk sekolah rendah. Dan pendidikan khas kita bagi collage. Sebab kita rasa pendidikan khas tu bagi dia light dulu, bagi yang ringan-ringan dulu, bagi yang enjoy sebab pendidikan khas kita tahu kan dia perlu guide yang lama juga lah dengan dulu. Tapi kan cikgu, saya pasti cikgu pun dah banyak lah pengalaman kan sewaktu orang kata aktiviti-aktiviti KESEF ni dijalankan di peringkat kebangsaan, betul? Sebelum kita nak berhenti rehat ni juga, mungkin cikgu boleh kongsikan antara pengalaman yang paling manis yang cikgu takkan lupalah sampai bila-bila cikgu sewaktu aktiviti KESEF di peringkat kebangsaan dijalankan cikgu. Ada tak? Mungkin cikgu boleh kongsikan. Saya rasa pengalaman yang paling manis apabila sekolah kita menang banyak pertandingan. Sekolah kita? Sekolah kita. Ya, kita satu sekolah. Pertandingan apa tu cikgu? Sudut STEM. Kita jadi juara untuk masa tu ada kategori mentor. So kita jadi juara mentor untuk kategori mentor Malaysia. Mentor yang nyanyi tu ke? Itu lain. Bukan. Mentor guru lah. Ya, betul. Jadi yang menang tu, yang sekolah cikgu tu, sebenarnya dia dinilai dari segi apa cikgu? Selain pada kecantikan. Macam saya cakap tadi, dia ada pertandingan yang individu dengan kumpulan. Lepas tu ada juga program keusahawanan. Ada juga sudut STEM tu memang one of dia punya ni jugalah. Masa sebelum pandemik tu sebenarnya banyak kita buat lebih kepada bilik pada sekolah, tapi disebabkan ni kita nak kata terbuka kepada pelajar-pelajar dan guru-guru lah. Itu dia. Saya rasa kalau saya nak sertai cikgu punya sekolah boleh tak? Sebab saya nak juara, nak Johan menang je kan. Dia kena cukur ni. Dia kena cukur. Gila. Cikgu macam ni lah. Saya pergi dulu kedai Mama. Saya pergi cukur apa yang sepatutnya. Nak potong rambut lah apalah. Cikgu dekat sini. Nanti saya datang balik, Akmal akan berubah. Boleh cikgu? Boleh. Ya, nak tahu macam mana perubahan yang dilakukan sebenarnya selepas ini di dalam kelab dan persatuan. Cikgu suruh kita cukup jawapan kita. Yeay! Cikgu tepuk tangan, cikgu tepuk tangan.
nampak kita dah kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Azrina kita. Cikgu, saya dapat banyak sangat email daripada kawan-kawan luar negara ni cikgu kan. Itali, Sepanyol, Korea, Jepun, banyaklah cikgu. Bertanya, Akmal, tidak ada ke aktiviti yang diajarkan oleh KESEF di peringkat antarabangsa? Tak ada ke cikgu? Ada. Dia pun cakap Ada Akmal. Okey, murid-murid ni dia akan menyertai bengkel pada pameran STEM peringkat Asian ataupun Asian dan antarabangsa ni. Contohnya Foundation. Okey. Foundation ni terdiri daripada negara-negara Asian seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia sendiri, Brunei. Dan Brunei. Sebab murid-murid ni tak boleh nak pergi luar negara kan. So kadang-kadang mereka buat pameran tu di sini dan masa itulah mereka akan menyertai bengkel tersebut. Bengkel tersebut yang cikgu cakap tu kan. Macam mana cikgu? Mungkin cikgu boleh orang kata ceritakan lebih mendalam sikit keadaan sewaktu bengkel tu macam mana? Adakah kita jumpa ini stand daripada Singapura, ini stand daripada Indonesia? Kan sebenarnya banyak lagi aktiviti sebenarnya cikgu. Okey, banyak. Sebelum ni saya pernah menyertai dan masa tu mereka ada buat keluaran khas sampul surat, foundation. Dan masa tu boleh collectors lah, selalu collectors murid-murid ni akan beli dan mereka akan buat sebagai kenang-kenangan untuk mereka lah. Sebab dia nak dapatkan koleksi daripada. Dan ada bengkel-bengkel penulisan folio juga masa tu. Ada macam-macam lah. Banyaklah cikgu banyak. Saya pun sebenarnya banyak nak tanya cikgu ni juga kan. Sebab kita tahu menyertai bengkel ni juga merupakan salah satu pengalaman yang menarik untuk murid-murid juga kan. Bukan hanya sekadar mengumpul stem-stem daripada negara kawan-kawan mereka, tapi juga dapat buat kawan, betul cikgu? Betul. Itulah salah satu keunikannya. Jadi apa lagi cikgu antara aktiviti selain daripada lawatan tu di peringkat antarabangsa cikgu? Kita ada penulisan folio. Folio tu mana-mana yang kita rasa layak dipertandingkan di peringkat antarabangsa kita akan hantar. Dan saya nak bagi tahu baru-baru ni ada 2 buah sekolah yang telah memenangi World STEM Championship di Jakarta. Folio mereka tu dipertandingkan di Jakarta. Dan ada 2 orang murid daripada SK Pelindung Kuantan dan seorang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pending Sarawak telah memenangi pertandingan tersebut. Dan katanya mereka ni memang hebat dan sebablah saya nak berikan tepukan cikgu. Betul. Kalau tak folio mereka taklah sampai ke sana. Ada tak contohnya orang menang cikgu? Contoh ada. Okey, saya nak tunjukkan mana Akmal. Saya tunjukkan ni. Mana Akmal dekat sini. Okey, kita mana ada. Tu? Yang ini? Ya, cuba buka. Cikgu? Ya. Betul ke ni? Okey. Murid-murid, ini sebenarnya apa cikgu? Medal medal. Saya nak tunjukkan kepada anda semua. Nampak tak? Ni. Nampak? Ni medal yang dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Pelindung Kuantan. Dan juga mereka mendapat sijil pencapaian antarabangsa. Itu dia. Yang sijil tu mana satu cikgu? Yang nampak tak pada tahun 2022 baru di je Indonesia di Indonesia. Siapa nama dia tu cikgu? Okey, kita sebutkan namanya. Sebutkan kuat-kuat Akmal. Nama dia Arif Lokman, betul? Ya, betul. Dan juga Muhammad Lokman Hakim. Ya, kita bagi tepukan. Okey, itu dia. Nak dapatkan sijil ni, bukan sekadar kita tanya cikgu. Cikgu, nak siap tak ada? Ini kita kena menjadi ahli KESEF dulu. Dan ni pergi ke sana lah kan di Jakarta. Walaupun mereka tak pergi ke Jakarta, folio mereka pergi ke Jakarta. Nampak tak? Jangan main-main, Tapi cikgu, contohlah kan, sebab kita tahu kan di sekolah selain daripada ada kurikulum, ada juga co-kurikulum. Betul. Yang mana ini merupakan orang kata salah satu gabung jalin lah. Macam contoh saya ni ahli pengangkap. Setiap tahun saya akan pergi aktiviti tahunan itu Jambori cikgu. Kan, tapi saya ni pun ahli KESEF juga. Jadi saya nak berikan satu kenangan lah dekat kawan baru tu. Contoh kan, yang mana saya terfikir saya nak buat muka saya dekat STEM tu supaya dia akan ingat. Boleh ke nak buat muka dekat tampal kat STEM cikgu? Boleh. Boleh. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita ada satu STEM yang sangat menarik. Boleh tampal muka Akmal kat situ.
boleh cetak muka Akmal kat situ. Kejap. Letak muka kita dekat Di stamp tu. yang dinamakan stampu. Ini cikgu reka cerita ke memang betul-betul ada ni? Betul. Okey, kalau kita tengok di sebelah kanan saya ni. Cuba Patutlah dia menyuruh. Ini merupakan salah satu contoh stampku kan? Yang mana kita boleh letakkan muka kita. Cuba teka, siapakah cikgu? Siapakah cikgu? Siapakah yang ada di dalam stamp itu? Itu merupakan cikgu Azrina. Bukan yang belakang tu tau. Yang depan tu. Ya, itu saya. So, sama ada kalau kita nak buat, kita nak kerat dan letak sesuatu dalam sampul kecil ke, kita nak tulis alamat untuk cermin masa perkhemahan antarabangsa ke apa, boleh juga, ataupun kita boleh bertukar-tukar postcard. Seperti apa yang pernah saya buat sewaktu saya berkhemahan di Australia, di Taipei, saya akan beli postcard ni dan saya bertukar-tukarlah dengan negara-negara lain. Ya, sebab kita tahu selain daripada tukar postcard juga memberikan stamp yang lagi-lagi ada gambar kita tu cikgu kan. Itulah. Semestinya yang penerima tu akan ingat dan teruja sampailah bila. You see my friend, she or he put his or her face on stamp, you know. Kreatif dan benda tu rasanya benda tu sangat ialah kreatif kan. So kita nak cetak, kita nak print mesti kita letak dekat stamp. Itu dia. Ini merupakan salah satu contohnya, saya nak tunjukkan lagi sekali. Inilah keunikannya, sebab saya pun baru tahu tau yang mana kita boleh cetakkan muka kita dekat stamp. Berapa harga? Murid-murid jangan risau, harganya berpatutan. Berpatutan. Okey, mampu milih. Ya. Baik. Cikgu, macam tadi cikgu cakap ada pergi ke Australia. Kan? Itu untuk apa sebenarnya cikgu? Perkemahan Pandu Puteri. Perkemahan Pandu Puteri. Saya susah-susah cikgu. Bukan apa, sebab saya teruja lah cikgu. Nampak tak? Menjadi ahli kesef ni banyak tau dia punya aktivitinya. Bukan saja di sekolah, bukan saja di peringkat kebangsaan, malah ni di seluruh dunia tau. So kita tak perlu risau apa bila kita masuk tak ada aktiviti. Sebenarnya banyak, sangat banyak. Okey. Baik, cikgu, mungkin cikgu boleh menunjukkan kepada saya dan juga murid kat rumah tu contoh cikgu. Contoh apa tu? Contoh sijil lah cikgu. Okey. Contoh sijil antarabangsa. Contoh sijil antarabangsa cikgu. Alright, seperti yang kita dapat sini. Ni certificate of award yang dimenangi oleh adik Luqman dan juga dua-dua nama Luqman. Ya. Yang mana kita ada sebutkan tadi kan. Ya, okey. So inilah antara contoh sijil. Ini pada tahun 2022. Antarabangsa ni tau. Jangan main-main tau. Ini betul-betul peringkat antarabangsa world punya. Betul tu cikgu? Jadi cikgu, dari segi saya nak tahu jugalah kan, okey, tahun 2022 kan, yang mana aktiviti yang STEM ni diadakan di Jakarta. Betul. Untuk tahun-tahun yang sebelum ini, pernahkah kita Malaysia menjadi tuan rumah cikgu? Pernah. Pada tahun bila tu cikgu? Sebelum pandemik. Dan ada juga beberapa sekolah yang mendapat bronze medal. Sekolah saya sendiri pernah menyertai. Ya. Itu tahun bila cikgu? Kalau mungkin cikgu boleh kongsikan yang mana Malaysia menjadi tuan rumah untuk anjuran apa orang kata program KESEF ni cikgu? Tak silap saya 2018. Tak silap saya lah. Dan banyaklah saya pasti sekolah-sekolah yang terlibat dan juga ahli-ahli KESEF kan? Banyak. Pernah jadi tuan rumah ketika itu? Daripada pertandingan-pertandingan tu bukan setakat Malaysia je. Mereka display folio tu lah. Mereka boleh tengok daripada negara lain juga. Cara penulisan daripada negara-negara lain macam mana. Itulah sebab kalau anda dapat lihat dan pendengarkan, cikgu sering mengangkat perkataan folio stamp tu cikgu kan. Penulisan folio stamp tu. Saya nak buat boleh tak cikgu? Boleh. Tapi saya nak buat ni tidak berhenti rehat dulu. Ianya mengambil masa sedikit. Jadi anda jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam mana cikgu? Kelab dan Persatuan. Cantiklah cikgu. Cikgu. Cikgu.
Saya baru tahu nak buat penulisan folio stem ni cikgu kan. Bukannya senang lah cikgu. Dia memerlukan tunjuk ajar yang betul daripada guru seperti Cikgu Azlina. Sebab itulah kita masih lagi bersama dalam Kelab dan Persatuan dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Azlina. Cikgu, katanya KESEF dan juga Malaysia Book of Record ni kawan baik, sahabat. Betul. Apa kaitannya cikgu? Okey, selain daripada aktiviti daripada pihak penganjur, pertandingan pihak penganjur, ada juga sekolah yang telah membuat satu aktiviti yang lagi wow. Okey, iaitu dinamakan yang dimasukkan dalam Malaysia Book of Record, yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ahmad Mahir Kelantan. Itu pada tahun 2018. Apa yang dia mereka buat tu cikgu? Masa tu pertandingannya ada pameran dan pertandingan penulisan folio stem terbanyak. Berapa banyak? Banyak, lebih daripada 1,000. Dan semua ahli telah mengambil peluang untuk menyertai pertandingan tersebut. Sebab Malaysia Book of Record kan? Lebih dari 1,000 penyertaan. Ya. Dan syarat yang dikenakan adalah mereka perlu menulis menggunakan sampul surat hari pertama. Dan mesti ada tema juga cikgu. Dia ada kategori, bukan setakat untuk murid. Ada kategori guru. Okey, ada kategori guru. Ada kategori murid. Sekolah rendah, sekolah menengah. Banyak kategori. Jadi sebab itu semua berebut-rebut untuk menyertai pertandingan tersebut. Cikgu, saya pastikan yang baru saja menonton Kelab dan Persatuan ni kan, dan mereka juga macam mesti tertanya-tanya, penulisan folio stem ni kan, cikgu banyak kali sebut. Macam saya pun dah kira ada sehingga 12 kali cikgu sebut kan. Yang mana nampak tak, ini merupakan keunikan sekiranya anda menyertai ataupun menjadi ahli KESEF ni cikgu. Kan. Sebab kita tak nak mereka setakat menyertai dan dapat stem dan simpan. Betul. Mereka mesti manfaatkan apa yang mereka dapat tu dalam salah satu aktiviti penulisan folio. Sebab penulisan folio tu kan banyak muka surat. Betul. Masa itulah mereka nak guna stem-stem yang mereka dah dapat dalam penulisan tersebut. Tapi jangan risau, sekiranya kalau ada peluang, kalau saya buat lagi. Saya nak belajar lah buat penulisan tu, boleh ke cikgu? Boleh. So boleh belajar daripada mula. Macam saya pun macam tu juga, sedikit-sedikit lama-lama kita pandai. Dan masih belajar. Apa katanya ada juga pameran reka bentuk stem satu lagi sebuah sekolah yang telah menyahut cabaran untuk menyertai Malaysia Book of Record, untuk menganjur Malaysia Book of Record ni adalah Sekolah Menengah Kebangsaan di Sarawak. Di Sarawak, Putrajaya di Sarawak. Dan mereka telah membuat pameran reka bentuk stem terbanyak pada tahun 2019. Maksudnya bukan stop pada 2018 saja. 2018, 2019 tu sekolah tu menyahut cabaran. Sekolah lain pula yang nak buat. Pameran reka bentuk stem terbanyak. Macam mana cikgu? Maksudnya dia tunjuk stem je ke? Bukan. Mereka melukis, murid-murid dan murid-murid ini melukis stem. Ada syarat-syarat tertentu, tema tertentu, dan mereka ada melukis mengikut tema tu lah yang disyaratkan tu. Dan ketika itu temanya apa cikgu? Saya rasa temanya adalah untuk apa ni? Adakah mengenai kemerdekaan tentang Malaysia lah, tentang Malaysia. Tentang negara kita tentang negara kita. Maksud contoh kan, bunga raya. Jadi mereka bentuk bunga raya itu menggunakan stem. Mereka melukis. Mereka biasa dia kata mereka bentuk stem. Melukis. Boleh ke kita ke sana sekarang? Boleh. Cikgu kalau jalan-jalan je semuanya boleh. Sebab aku nak belanja saya kan. Cikgu. Tapi belanja juga cikgu. Saya daripada tadi asyik perhatikan je ada satu artikel di sebelah cikgu tu kan. Apa yang dimasukkan Kelab STEM lahirkan murid kreatif cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga mengenai artikel tersebut cikgu. Okey, artikel ni dikeluarkan pada tahun 2018. Masa ni Sekolah Kebangsaan Tunku Azizah telah menganjurkan bicara KESEF peringkat sekolah dan dihadiri oleh beberapa buah sekolah jemputan lah. Dan masa tu ada perasmian daripada pihak POS dan juga top ada bicara KESEF daripada pihak POS sendiri. Dan kita ada juga pertandingan mewarna kepada murid-murid yang dijemput pada hari tersebut.
Itulah dia yang berlakunya. Kalau anda dapat lihat kan dekat Kerajaan Akbar tersebut, memang cukup meriah dan juga mendapatkan sambutan yang menggalakkan. Betul, cikgu. Betul. Ya, dan kita pasti kalau kita kira kan daripada 2014 KESEF ini ditubuhkan di sekolah-sekolah di Malaysia. Dan sekarang ni dah 2022. Dah orang kata nak masuk dah ke 10 tahun dah cikgu kan. 8 ke 10 tahun macam tu. Apa yang cikgu perhatikan dari segi sambutan daripada murid-murid ni cikgu? Sebab kita tahu 8 tahun tu adalah satu perjalanan yang cukup panjang dan banyak perkara-perkara yang cikgu dah dapat lihat dah mengenai KESEF ni cikgu. Okey, sebenarnya bagi saya kelab ni masih baby lagi sebenarnya. Sebab itu kita masih nak menggiatkan mempromosi bahawa kelab ni bukan biasa-biasa. Kita ada banyak daripada peringkat sekolah sehingga peringkat antarabangsa sendiri. Jadi aktiviti-aktiviti itu sebenarnya boleh mengembangkan lagi bakat mereka dan macam-macam sebenarnya mereka boleh buat dengan kelab itu sendiri. Jadi saya memang mengharapkan bila mereka menonton rancangan ni, mereka ada satu semangat baru dan sebab dia extra co-curricular activity ataupun aktiviti co-curriculum tambahan. Dia tak semestinya berada pada hari Rabu mereka menjalankan aktiviti itu pada hari Rabu. Betul. Mereka boleh membuat pada hari bila-bila sebab dia extra. Dia tambahan. Kurikulum tambahan. Sebab saya ingat saya lah cikgu kan. Wah, nak kongsikan saya punya pengalaman juga. Saya rasa pada ketika tahun 2004. Ini cerita betul. Kisah benar. Apa yang saya ingat kalau adanya minggu kita nak kumpul stem ni ke apa kan. Ianya hanya sekadar kita beli stem dan kita masukkan dalam buku stem tu kan. Lepas tu dah habis macam tu je. Tapi kalau sekarang ni kalau kita dapat lihat kan, banyak sangat aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Macam tadi cikgu pun dah cerita, daripada aktiviti dijalankan di sekolah, di kebangsaan, malah pun di antarabangsa. Dan lagi kita buat Malaysia Book of Record. Nampak tu. Wah, kenapalah so dia saya masuk sekolah balik. So tak ada, maksudnya kita pelbagai. Macam tu lah kita nak menarik minat ahli baru kan? Betul tu. Baik, cikgu, ini ramai sebenarnya murid-murid nak tahu ni cikgu. Sebab kita tahu apa peti surat ni kan. Peti surat ni selalu ada dekat post office lah kan. Tapi adalah murid-murid ni dia berfikir di luar kotak cikgu. Ada ke peti surat dekat atas Gunung Kinabalu kat Sabah tu cikgu? Ada. Memang wujud. Ada? Memang ada. Ini betul ni? Betul. Salah seorang daripada sahabat baik saya, dia terima postcard daripada kawan dia yang telah mendaki Gunung Kinabalu. Post daripada atas sana. Jangan tanyalah macam mana dia boleh post daripada atas ke bawah. Itu jangan tanyalah. Itu yang dekat dasar laut cikgu. Ini ada itu gunung. Dasar laut pula. Dasar laut. Itu gunung cikgu. Yang dasar laut ni katanya pun ada juga peti surat dekat dalam Malaysia ni cikgu. Ada wujud di Malaysia iaitu di Pulau Layang-Layang, Sabah. Betul, jangan tak percaya, memang wujud. Ya, dan jangan tanya juga Abang Akmal, macam mana Abang postman kita tu pergi ambil surat khabar. Nanti pergilah buat research sendirilah. Ada juga di udara. Kan mel udara. Dia lalu lah sekejap sebab dia lalu melalui udara, dia nak hantar pos melalui udara. Nampak tak? Saya tak tahu itu buat lawak ke? Tak, kita ada mel udara. Memang ada cikgu udara. Nampak tak? Okey, cikgu, saya pastikan dah banyak dah cikgu kongsikan dekat bukan sahaja pada saya dan juga terutama kepada murid-murid yang sedang menonton kelab dan persatuan ini. Apa yang cikgu boleh rumuskan mengenai episod kali ini cikgu? Okey, saya mengharapkan semua murid-murid ataupun guru-guru tidak terikat dengan aktiviti kelab STEM ni bukan hanya di sekolah. Betul. Kita ada daripada peringkat sekolah, ada peringkat kebangsaan. Dan antarabangsa yang pentingnya. Dan semuanya
aktiviti yang sangat menarik, pertandingan yang sangat menarik juga. Ya, betul tu. Dan mungkin saya nak tambah sedikit kepada murid-murid ataupun remaja di luar sana kan, jangan beranggapan, oh kalau masuk ahli kesihatan tak ada apa-apalah, hanya nak kumpul stem tampal habis. Tidak cikgu betul. Tidak sama sekali. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada cikgu kita, Cikgu Azlina dan murid-murid yang sedang menyaksikan kelab dan persatuan ini. Baiklah, nak tahu apa lagi aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam kelab dan persatuan ni? Saksikan episod seterusnya bersama dengan saya. InsyaAllah Akmal Nazri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Cikgu, jom kita pergi mendaki Gunung Kinabalu. Okey, jom. Okey. Jom cikgu kita mendaki cikgu. Jom.